Okey, sebelum ni kita dah tengok bagaimana kita boleh dapatkan Laplace transform menggunakan definition ataupun formula. Kemudian kita dah tengok juga tentang bagaimana kita boleh dapatkan range pada S supaya value pada Laplace transform akan converge. Kemudian kita dah tengok juga bahagian inverse Laplace transform, iaitu bagaimana daripada Laplace transform kita boleh tukarkan kepada time domain ataupun continuous time kita. So, part akhir untuk lecture kita hari ini adalah region of convergence. Okay. So, sebelum kita masuk detail tentang region of convergence, convergence ni maksudnya adalah menumpu. Kita nak dapatkan nilai yang finite. Okay. So, sebelum tu kita akan tengok dulu representation ataupun bagaimana kita boleh melukis ROC. Okay, untuk Laplace transform, kita boleh dapatkan ROC pada S-plane kita. Kita tahu tadi S sama juga dengan sigma plus J omega. S kita terdiri daripada real value dan juga imaginary. Kita boleh represent value S ni pada S-plane. Jadi untuk real value, kita akan plotkan pada paksi X, manakala imaginary value ataupun J omega kita boleh plot pada paksi Y. So, untuk nak lukiskan ROC, penting untuk kita dapatkan pose. Okay. Pose ni akan memberi sempadan kepada ROC. So, ini adalah contoh ROC. Kalau real S kita adalah lebih besar daripada A, kita akan lorikkan pada bahagian yang lebih besar daripada A. Tadi saya ada sebut tentang pose. Pose pasangannya adalah zeros. Bagaimana kita boleh kenal pasti zeros dengan pose adalah pada pecahan Laplace transform kita. So, contohnya kita ada Laplace transform XS bagi signal XT kita, dan kita ada pecahan numerator ataupun pengatas dan juga pembawah ataupun denominator. So, numerator kita adalah kita punya zeros dan denominator kita adalah pose. So, kita akan tengok pada bahagian pembawah pecahan Laplace transform kita untuk nak tentukan di mana kedudukan pose kita. Untuk nak dapatkan ROC, ada beberapa properties yang kita perlu tahu. Okay. Untuk properties yang pertama, the ROC of XS consists strips parallel to the J omega axis in the S-plane. Apa maksudnya adalah kita ada ROC yang selari dengan J omega. So, ini adalah J omega dan garisan pada ROC adalah selari dengan garisan pada J omega. Ini adalah property yang pertama. Okey, property yang kedua adalah ROC does not contain any pose. So, pada ROC tidak boleh ada tanda X ataupun yang kita labelkan sebagai pose tadi. So, contohnya di sini. So, X ni tidak akan termasuk dalam ROC kita lah. Dia ada di bahagian sempadan pada ROC kita. Yang ni nanti awak boleh buat dekat rumah. Bagaimana kita nak dapatkan Laplace transform untuk eksponen negatif AT U negatif T. So, untuk U negatif T, limit tadi dah bertukar. Walaupun dia adalah unilateral, tapi limitnya adalah daripada negatif infinity sehingga kosong. Ini. Dan kita ada eksponen negatif AT darab dengan eksponen negatif ST. Okay. So, saya terus pada jawapan yang ni. Hasil kameran awak dapat negatif 1 per S tambah A, dan condition pada S tadi mesti kurang daripada negatif A. Kita ada Laplace transform berbentuk pecahan. Di atas ni adalah kedudukan zeros kita dan denominator kita adalah kedudukan pose. So, S tambah A sama dengan kosong. So, kedudukan pose kita adalah S sama dengan negatif A. So, kita boleh labelkan kedudukan pose kita tadi pada kedudukan S sama dengan negatif A. Zeros tak ada sebab zero kita pada bahagian numerator adalah sama dengan 1. So, ini adalah garisan ROC kita, iaitu pada pose. Kita boleh lukiskan garisan dan kemudian nak tentukan di mana region lorikan, kita tengok pada condition
S tadi. Real S kurang daripada negatif A, maka kita akan lodikkan di bahagian kurang daripada negatif A. So, untuk properties yang kedua, yang penting adalah poles kita tidak boleh berada di dalam ROC. Contohnya di sini, di dalam ROC ni. Tak boleh ada sebarang poles. Okay. Poles hanya ada pada sempadan ROC. Dan biasanya memang kita akan lukiskan sempadan ROC pada poles. Okay, kita lihat example 10. Diberi signal kita xt sama dengan 3 eksponen negatif 2 TUT tolak 2 eksponen negatif TUT. So, dapatkan Laplace transform seperti yang kita dah lihat caranya sebelum ni. So, jawapan akhir tadi kita dapat S tolak 1 bahagi dengan S tambah 2 darab dengan S tambah 1. So, numerator kita adalah kedudukan zeros. Denominator kita adalah kedudukan poles. So, kita boleh lukiskan gambar ROC. Kedudukan zero adalah ketika S sama dengan 1. So, S tolak 1 sama dengan 0. So, S sama dengan 1. Ini adalah zeros kita. Kemudian, kedudukan poles yang pertama adalah negatif 2 pada ketika negatif 2. Dan satu lagi adalah ketika S tambah 1 sama dengan 0. So, S sama dengan negatif 1. Okay, nak tentukan ROC. So, kita tengok pada real S tadi lebih besar daripada negatif 1. So, kita akan gariskan pada poles negatif 1 dan dia adalah lebih besar daripada negatif 1. So, ini adalah bagaimana kita boleh lukiskan ROC kita lah. So, penting untuk kita tahu kedudukan poles dan juga limit pada real S untuk lodikkan pada ROC. So, boleh semak sama macam penerangan saya tadi lah bahagian ni. Kita lihat example 11. Okay, given xt sama dengan eksponen negatif 2 TUT plus eksponen negatif T cos 3T. Okay. Untuk kes ni awak boleh solvekan menggunakan untuk cos ni awak boleh tukarkan kepada exponential. Satu lagi cara adalah menggunakan properties secara terus lah. Okay, awak boleh tengok slide ni dan juga slide seterusnya. Jawapan akhir akan sama. Kita ada pecahan pada Laplace. Berapa banyak zero adalah bergantung pada berapa banyak penderapan pada bahagian numerator kita. So, kita ada 2 zeros dan pada poles kita ada 3. 1, 2 dan 3. Okay, ini satu cara lagi bagaimana kita boleh menggunakan eksponen negatif T cos 3T secara terus menggunakan table. Jawapan akhir akan sama. Ini adalah bagaimana kita boleh lukiskan ROC. So, kita ada 2 zeros. Yang pertama adalah S sama dengan negatif 1.25, J 2.11. So, di sini kedudukan zeros kita. So, zeros biasa kita akan labelkan dengan kosong. Untuk poles kita akan lukis sebagai tanda X. Satu lagi zeros kita adalah S sama dengan negatif 1.25 minus J 2.11. Ini adalah kedudukan zeros kita. Kemudian untuk poles kita ada 3 poles. Poles yang pertama S sama dengan negatif 1. So, ni S tambah 1 tolak J 3 sama dengan kosong. S kita adalah sama dengan negatif 1 tambah J 3. So, negatif 1 tambah pada imaginary J 3. Inilah poles kita yang pertama. Yang kedua adalah S sama dengan negatif 1 tolak J 3. Negatif 1 pada imaginary kita ada negatif 3. So, ini adalah location poles yang kedua. Kemudian kita ada poles yang ketiga S sama dengan negatif 2. Okay. Dan kita ada limit S mesti lebih besar daripada negatif 1. So, ini adalah sempadan ROC kita pada poles bernilai negatif 1 pada paksi X.
dan nilainya mesti lebih besar, kita akan lorikkan di bahagian lebih besar daripada negatif 1. Next, kita tengok properties ROC yang ketiga. Bagi signal yang finite ataupun kita ada limit daripada contoh T1 sehingga T2, so ROC-nya adalah entire. Ini adalah contoh finite signal kita ada daripada T1 sehingga T2, dan ini juga adalah finite signal kita ada T1 sehingga T2. So untuk signal yang finite, ROC-nya adalah entire plane. Ini adalah contoh satu signal. Find the Laplace transform of 3 exponent negative 2t from n equals to 0 until n equals to 10. So ini ada limit, maka kita punya signal adalah finite. Okay. Awak boleh selesaikan, dapatkan nilai Laplace transform, dan contoh di sini saya dah selesaikan dapat nilai 1.5. So sama juga dengan 1.5 bahagi dengan 1. Kedudukan zeros adalah pada numerator dan kedudukan poles adalah pada bahagian denominator. So zeros dan poles kedua-duanya tak ada pada equation ni, dan kita dapati pada bahagian poles sama dengan 1. Ini merujuk pada ROC itu adalah entire plane. Okay, next kita pergi pada properties yang keempat. Okay, untuk right sided signal, ROC-nya adalah di sebahagian sebelah kanan. Ini adalah signal right sided ni. Signalnya banyak di bahagian kanan. Gambar yang kedua adalah left sided, kerana signalnya banyak di bahagian left sided. Okey, properties yang keempat dan properties yang kelima hampir sama. Untuk left sided, ROC-nya adalah di bahagian kiri. Okey, ini perbandingan properties 4 dan properties 5. Untuk properties 4, signal kita adalah right sided, maka ROC-nya adalah di bahagian kanan poles kita. Untuk signal yang left sided, U negative T, so kita punya ROC adalah di bahagian kiri poles kita. Okey, properties yang keenam adalah bagi two-sided. Untuk two-sided, dia adalah intersection between two ROC. Untuk right-sided, ROC sebelah kanan poles. Untuk left-sided, ROC-nya adalah di sebelah kiri poles. Dan untuk two-sided, dia adalah intersection di antara dua poles. Okey, kita tengok example 12. Awak boleh buat dekat rumah. Ini yang hampir samalah. ROC is bounded by poles or extend to infinity. Ini untuk right-sided, sama macam tadi penerangannya. Okey, katakan example 13. Kita ada xs sama dengan 1 per s tambah 1 darab dengan s tambah 2. So, numerator kita adalah sama dengan 1. Kita tak ada zeros. Dan untuk poles kita ada 2 poles. Kita ada s sama dengan negatif 1 dan s sama dengan negatif 2. So, sebenarnya kita akan ada 3 keadaan lah. So, lukiskan dulu poles. So, kita ada poles ketika S sama dengan negatif 1 dan ketika S sama dengan negatif 2. So, condition yang pertama adalah kalau kita ambil kira pada kedudukan S sama dengan negatif 1 dan lorikan di sebelah kanan. So, ini adalah right-sided signal. Kemudian kita ada satu lagi keadaan di mana ROC kita adalah pada ketika S sama dengan negatif 2 dan dia adalah lebih kecil daripada negatif 2. Dan keadaan yang ketiga adalah ROC kita adalah berada pada di antara dua poles, S sama dengan negatif 1 dan S sama dengan negatif 2. Okay, boleh buat dekat rumah untuk exercise 1.